Satu. Harimau Malaya. Weh. Oh. Harimau Malaya. Serius, ini kan sukan bola sepak, geng. Masa jadi kumpulan gelap? Yo, Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi. Ada saya di sini, Wak Lonjong Salam Lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, geng ya. Amin ya robbal alamin. Oke, Re, tanpa membuang masa ya. Seperti biasanya, ketika di hari Sabtu itu ya kemarin video dari Faktau Channel ini keluar ya, sudah upload. Dan kalau sudah upload ini ada beberapa kawan-kawan yang minta saya untuk mereaction video terbaru dari Faktau Channel. Tapi ini agak lain ini tajuknya, geng ya, dan agak sedikit menakutkan ini, geng ya. Nah, tajuknya ini adalah 10 kumpulan gelap paling rahasia di Malaysia yang ramai tak tahu. Waduh, kumpulan gelap emang ada, geng ya. Oke, ini aku baru kali mendengar ini, geng ya. Oke lah, kita akan lihat, geng ya, seperti apa videonya, Re ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng ya. Karena ini videonya durasinya cukup panjang ya, hampir 20 menit. Saya sarankan kawan-kawan siapkan kopi, teh, susu, atau biskuit ya. Kita akan layan sama-sama seperti apa video terbaru dari Faktau Channel, geng ya. Baru-baru ini Faktau dapat satu email daripada seorang ibu bapa yang mendakwa bahawa anaknya telah diajak untuk menyertai kumpulan gelap, dan dia minta Faktau buat satu video khas tentang perkara ini sebagai peringatan tentang bahayanya sebarang penglibatan dengan persatuan-persatuan macam ni. Kalau korang nak tahu, setengah persatuan kongsi gelap pada mulanya ditubuhkan sebagai sebuah organisasi kebajikan. Namun disebabkan kelemahan dan kegagalan pimpinan dan keterdesakan kelangsungan hidup, kumpulan ini mula terjerumus ke dalam dunia kegelapan. Video ini merupakan jawapan balas Faktau kepada email itu. Harap boleh membantu. 10 kumpulan masih gelap ada sisi lawaknya di Malaysia. Oke, video ini dibuat bukanlah dengan niat untuk mengaibkan mana-mana pihak atau organisasi, tetapi sekadar peringatan dan pengajaran untuk kita semua ya. Mungkin ada sesetengah kisah yang tak disentuh atau diceritakan secara terperinci demi untuk menjaga sensitivity. Segala perkongsian di dalam video ini diambil dari laporan media, pihak berkuasa, dan data daripada pihak-pihak yang berkaitan. Oke, disclaimer-nya seperti ini, geng ya. Oke, ini menarik ini. 10 Geng Mama. Kedai Mama. Gimana maksudnya ini? Ini merupakan persatuan gelap yang pernah menggemparkan Malaysia suatu ketika dahulu. Ada ketika itu saya dapati memang tak ada kumpulan atau geng yang sanggup atau berani membuat perkara atau rompakan sebeginilah. Geng Mama merupakan sebuah kumpulan kongsi gelap Melayu yang ditubuhkan dan diketuai oleh 5 beradik, iaitu Muhammad Noor, Sharif, Rozlan, Amiruddin dan Yusuf Abu Bakar. Walaupun kumpulan ini tidaklah seganas kumpulan-kumpulan lain dalam senarai kali ini, tetapi kesalahan undang-undang yang diorang buat sangat besar sehingga mereka disalah anggap sebagai penjenayah antarabangsa. Semuanya berlaku pada 1994 ketika pihak polis sedang sibuk membuat persiapan untuk sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-37. Geng Mama telah membuat rompakan terbesar dalam sejarah Malaysia, di mana mereka telah melarikan jongkong emas bernilai 12 juta ringgit hanya dalam 20 minit. Lebih mengejutkan, jongkong itu dicuri di kawasan antara yang mempunyai kawalan keselamatan terbaik Malaysia pada masa itu, iaitu lapangan terbang antarabangsa Subang, di mana mereka ini menyamar sebagai anggota polis. These are not policemen, they are purely robbers and well organised robbers. Malah kerana kritikan mereka, pihak berkuasa mengambil masa sehingga 11 tahun sebelum berjaya memberkas anggota kumpulan yang terlibat. Namun ketika kes pembicaraan bermula,
saksi utama telah hilang mengakibatkan semua yang terlibat dibebaskan kerana kekurangan bukti. Walaupun begitu, kegiatan kumpulan ini tidak berhenti di situ. Ini kerana pada tahun 2006, sekali lagi anggota generasi baru dari kumpulan ini telah menyamar sebagai pasukan rela dan membuat rompakan yang lagi besar, iaitu mereka mencuri microchip dan komponen komputer berjumlah 50 juta ringgit di Pulau Pinang. Malah terdapat banyak lagi kisah mengenai kumpulan ini dan ini hanyalah cebisan mengenai mereka. Kira-kira kumpulan mama ini ya, geng mama ini masih ada atau tidak, geng? Ya, kawan-kawan boleh komen lah, geng ya. Apakah masih ada, geng ya? Oke, ini aku baru tahu ini. Oke, kita lanjut lagi. 9. Geng M16. Wih, ada lagi. Siapa pernah tengok cerita Jackie Chan, New Police Story? Mesti Saya pernah. tahu tentang kumpulan bertopeng bernama The Gang of Five kan? Ah, Tapi ya. korang tahu tak, kumpulan seperti itu wujud di Malaysia. Nama kumpulan ini adalah Gang M16 dan seperti namanya, kumpulan gelap bertopeng ini menggunakan senjata M16 dalam setiap kegiatan haram mereka. Malah menurut seorang wartawan, Syahril A. Kadir, yang menceritakan pengalamannya, kumpulan gelap itu turut menggunakan bom tangan ketika berdepan dengan pihak polis yang cuba untuk menghentikan mereka, sehinggakan suasana ketika itu seolah-olah seperti berada di medan perang. Rupa-rupanya tuan-tuan, ia adalah percubaan satu kumpulan yang bersenjata M16 tuan-tuan untuk merompak pajak gadai. Selain daripada M16, diorang juga ada bom tangan. Namun dalam salah satu kegiatannya, topeng ketua kumpulan ini telah tercabut dan berjaya dirakam di CCTV, menyebabkan polis berjaya mengenal pasti salah seorang daripada Cina anggota semua kumpulan geng ini kan? yang bernama Sunny Chai. Kalau korang nak tahu, Sunny Chai ini merupakan seorang ahli perniagaan yang memiliki restoran, kedai snooker, kedai aksesori kereta, servis penghawa dingin, termasuklah kedai emas, di mana emas yang jual di kedainya adalah hasil daripada dia merompak kedai Hasil emas curian. lain. Selain itu, mereka juga membuka restoran seafood. Mereka juga membuka workshop aksesori. Mereka juga bercampur gaul dengan tokoh-tokoh perniagaan, tokoh-tokoh masyarakat. Walaupun Sunny Chai telah kehilangan nyawa selepas pertempuran dengan pihak polis ketika kejadian kejar-mengejar, namun ahli kumpulannya yang lain masih tidak berjaya dikesan sehingga kini. Wah, berarti masih misterius sampai hari ini, geng ya. Waduh, agak seram juga ini. 8. 8. Geng 24. Ada lagi Geng geng 24 24. merupakan persatuan gelap yang diketuai oleh Dato' Ong Tek Kuang atau juga dikenali sebagai Dato' M yang membawa Dato' maksud M. muda. Namun apa yang membimbangkan dan membuatkan Faktau mengambil keputusan untuk masukkan dalam senarai video kali ini adalah kerana kumpulan ini banyak merekrut golongan pelajar sekolah. Malah menurut banyak laporan yang Faktau jumpa, kebanyakan pelajar ini telah dipaksa dengan kekerasan untuk menyertai kumpulan itu bagi melakukan kegiatan haram seperti mengutip wang pelindungan, pinjaman wang, perjudian dan sebagainya. Ditambahkan lagi, menurut Ketua Polis Daerah Pulau Pinang, Asisten Komisioner Mio Faridah Latrash Wahid, kegiatan haram kumpulan rahsia ini turut mendapat pantauan daripada pihak polis. Namun pada tahun 2016, ketua kumpulan ini telah kehilangan nyawa dan diarak secara besar-besaran sehingga jalan utama Pulau Pinang terpaksa ditutup selama beberapa jam. Walaupun begitu, kumpulan ini masih kekal aktif sehingga kini. Waduh, sampai-sampai tadi ketua kumpulannya ini ya, ketika meninggal ini diarak secara beramai-ramai ini, geng. Waduh, berarti ini maksudnya gimana, geng? Ini maksudnya anak buahnya, anggotanya, apa ya, member-membernya, personilnya ini apakah ada banyak atau gimana ya? Saya nggak tahu. Kawan-kawan yang paham boleh komen di ruang komentar, geng ya. Dan geng ini masih kekal aktif sampai sekarang, geng ya. Oke. 7. Geng 13. Geng 13. Cuba korang bayangkan apa akan berlaku sekiranya sesuatu kumpulan rahsia itu dianggotai oleh bekas tentera. Menakutkan kan? Geng 13 merupakan kumpulan rahsia yang mengikuti gaya ketenteraan yang ditubuhkan dan diketuai oleh Ahmad bin Muhammad Arshad atau dikenali sebagai Mat Komando, Mat iaitu seorang Komando. bekas tentera
kumpulan unit komando elit tentera diraja Malaysia. Lebih Wah. orang kata dikenali dengan Mat Komando ni sebab dia ada memasuki perkhidmatan tentera dan kemudiannya masuk ke perkhidmatan elit regimen gerak khas lah. Namun apa Bekas yang tentara, kecilnya, diorang tidak menyelesaikan syarikat besar yang mempunyai kawalan ketat seperti bank, tetapi mereka menyasarkan para peladang. Kumpulan penyayang paling dikendaki ini masa itu di Gold. Sebab kita bukan dengar bukan berlaku di Kedah saja beberapa kali. Sebenarnya berlaku di Negeri Sembilan, di Johor, di Perlis, di banyak tempat berlaku. Sebanyak 50 rompakan telah dilakukan oleh Mat Komando dan kumpulannya dari tahun 2001 hingga 2002 sehingga dia mampu meraih 2 juta ringgit. Disebabkan Wah. mereka terdiri dari kalangan tentera, pihak polis telah menjalankan operasi api sawit yang disertai oleh pasukan elit polis untuk memberkas mereka. Polis meneruskan usaha memburu 2 penjenayah yang paling dikendaki iaitu Mat Komando dan rakannya Muhammad Mat Syukri Komando. Hussein. Walaupun kesemua kumpulannya berjaya ditangkap, namun Mat Komando yang cuba melarikan diri telah kehilangan nyawa selepas berlakunya pertempuran antara dia dan pihak UTK. Malah ada yang UTK. mengatakan Mat Komando mempunyai ilmu kebal dan ilmu selisih. Sebab itulah dia banyak kali berjaya melepaskan diri daripada ditangkap. Namun, Wallahu a'lam. Tiba-tiba sampai di kawasan tak silap Gunung Kerengga ke apa ke. Tiba-tiba polis mendapati dia hilang. Wah, mempunyai kesaktian ya Mat Komando ini ya. By the way, geng 13 ini masih ada atau enggak, geng? Boleh komen di ruang komentar ya. Ini agak seram juga ini karena member-member yang ada di dalam geng tersebut ya, ini merupakan bekas tentara elit, geng. Wah, berarti kalau tentara elit ya, mereka lebih paham situasi, lebih ahli ya dalam melakukan pertempuran-pertempuran taktis, dan pasti mereka juga menguasai berbagai jenis senjata api, geng ya. Oke. Serem juga nih. Lanjut lagi lah. 6. 6. 14K Triad. Triad. Mungkin ramai di antara kita tak pernah dengar nama ini, tapi tahu tak korang, 14K Triad yang bertapak di Hong Kong ini merupakan antara kumpulan rahsia terbesar di dunia yang telah berkembang di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Wih. Malah punyalah dahsyat kumpulan ini yang terlibat dalam pelbagai aktiviti haram, dari pengedaran dadah, perjudian, pinjaman wang dan pelbagai lagi aktiviti haram yang tak dapat fakta ceritakan kerana terlampau ganas. Termasuklah kes yang terkenal baru-baru ini iaitu Macau Scam. Bimbang nama disenarai hitamkan menyebabkan seorang warga emas kerugian lebih RM103,000 selepas memberikan butiran perbankannya kepada sindiket Macau Scam. Di mana di Malaysia, kumpulan rahsia ini diketuai oleh geng Niki Liao yang menurut Ketua Polis Hamid Bado sangat berbahaya kerana mereka bukan sahaja memiliki aset jutaan ringgit, malah mereka juga lengkap bersenjata. Ditambahkan lagi, kumpulan rahsia ini bukan sahaja mempunyai ramai anggota, malah ahlinya turut didakwa melibatkan beberapa pegawai polis berpangkat tinggi, termasuklah anggota SPRM. Walaupun pihak polis berjaya menupaskan geng Niki, namun persatuan ini masih lagi aktif dan menjadi ancaman bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Wah. Gimana geng? Aku agak risau juga nih ya dengan admin Faktau Channel ya. Maksudnya saya risau dengan keselamatannya, geng. Semoga nggak terjadi apa-apa, geng ya. Semoga. Karena ini kan yang dibeberkan ya adalah fakta-fakta yang cukup sensitif, geng ya. Apalagi ini adalah kumpulan gelap yang paling rahasia. Takutnya nih nanti terjadi apa-apa dengan admin Faktau Channel, takutnya ya. Semoga nggak terjadi apa-apa lagi geng dengan kawan saya, geng ya. Aduh, gak risau juga nih aku, geng ya. Oke, kita lanjut lagi, geng. 5. Geng Bentung Kali. Geng Bentung Kali. Fikir dia ni kebal, dia berani dan tingkat dia. Bentung Kali merupakan nama kumpulan yang diketuai oleh Kalimutu, anak lelaki Pakiri Sami yang pernah menggemparkan negara Malaysia pada tahun 1990. Pada mulanya Kalimutu menyertai kumpulan rahsia bernama Geng 04 di Bentung Pahang dan melakukan pelbagai aktiviti haram, sehinggalah dia akhirnya ditahan
pada tahun 1985. Namun selepas dia dibebaskan pada tahun 1987, Kalimutu telah membuat keputusan untuk menubuhkan kumpulannya sendiri yang dikenali sebagai Geng Bentong Kali atau nama lainnya Geng 04 Jalan Klang Lama. Kalimutu dianggap sebagai syaitan ahli kongsi gelap yang ganas. Kalimutu ni seorang penyerayah. There's no doubt about it. Dan apa yang menakutkan, Ini. Kalimutu telah memimpin kumpulan rahsianya ini Uncle ke arah Mutu. yang jauh lebih ganas seperti penyeludupan dadah, peras ugut, termasuklah mengambil nyawa orang awam sesuka hati atas dasar hiburan sehingga mendapat perhatian Hiburan? media dari seluruh dunia. Waduh. Malah Kalimutu yang disifatkan sebagai panas baran pernah mencabar polis untuk menahannya sehinggakan polis terpaksa melakukan ops buncit yang disertai oleh 200 anggota polis dari 3 buah negeri untuk menangkapnya. Walaupun dia serta kumpulannya telah kehilangan nyawa ketika pertempuran dengan pihak polis, namun kedahsyatan kesnya ini telah direkodkan dalam sebuah buku yang bertajuk The Story of Bentong Kali, Crime and Society in 90s Kuala Lumpur. Wih, The Story of Bentong Kali, Crime and Society ya di tahun 90 di Kuala Lumpur. Wah, Uncle Mutu, geng. Oke, sampai-sampai 3 negeri kepolisian ini dikerahkan baku tembak dengan pihak PDRM, geng ya. Waduh, ini macam film-film action ini. 4. Geng Botak Chin. Kalau ini saya pernah dengar ya. Botak Chin ini pernah dengar. Oke. Masih ada nggak? Nama Jepun mesti kurang dah kenal dengan penjenayah yang pernah menggemparkan Malaysia satu ketika dahulu ni kan. Sebelum menubuhkan persatuan gelapnya sendiri, Botak Chin pernah menyertai geng 360 di mana disitulah dia mula belajar melakukan kegiatan haram secara kecil-kecilan. Namun disebabkan dia terpengaruh dan kagum dengan rakan-rakan gangsternya dalam kumpulan itu, dia mula nekat untuk menubuhkan kumpulan gelapnya sendiri di mana dari situlah bermulanya babak keganasan geng Botak Chin. Dia Botak Chin ni digerun oleh adik-adik kerana dia ada kontrol. Jadi kalau dia tak dengar kata dia syaki terlibat dengan polis dan sebagainya, dia akan. Selain daripada melakukan banyak rompakan dan kegiatan haram yang berat, kumpulan ini mula membeli termasuklah merampas dan mengumpul senjata pihak polis termasuklah pengawal keselamatan sehinggakan dia didakwa memiliki 19 senjata, 5 bom tangan dan 1000 peluru. Tetapi apabila geng Botak Chin cuba mengambil nyawa penolong Pesuruhjaya Polis Eskula Singgam, perkara ini telah membuatkan pihak polis menjadi lebih agresif sehingga membentuk pasukan khas bernama Dirty Dozen yang membawa kejatuhan kumpulannya serta penangkapan Botak Chin yang membawa kepada hukuman di bawah Akta 574. Kisah keganasan geng Botak Chin ini telah direkodkan dalam sebuah buku bertajuk Kriminal, Catatan Seorang Wartawan Jenayah yang ditulis oleh Syaril A. Kadir. Kalau Botak Chin ini saya juga pernah mendengar ya, ada banyak sekali video-video di YouTube ya membahas tentang Botak Chin. Oke, kita lanjut lagi. 3. Geng Five Color. Five Color? Geng Five Color merupakan sebuah kumpulan kongsi gelap yang diketuai oleh Ngo Sek Ki di Johor. Namun, apa yang menjadikan kumpulan ini dipantau dan diburu oleh pihak polis adalah kerana kegiatan haramnya yang agak melampau. Kumpulan ini akan menyamar sebagai penarik kenderaan dan akan menarik kenderaan-kenderaan yang gagal membayar ansuran bulanan kepada bank. Tetapi kenderaan itu tidak akan diserahkan kepada pihak bank. Sebaliknya mereka akan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih murah. Malah kenderaan-kenderaan yang ditarik akan dilekatkan dengan pelekat sebagai tanda kenderaan tersebut berada di bawah pelindungan persatuan itu dan tidak boleh dibawa keluar kawasan. Ditambahkan lagi, kumpulan ini mula menyasarkan serangan kepada penarik kereta yang sah sehingga membawa kepada kehilangan nyawa dan perkara itu telah membuatkan pihak polis mengetatkan lagi operasi untuk memburu kumpulan ini sejak tahun 2020. Oke, jadi kalau di Indonesia ini dia macam seperti debt collector istilahnya, geng ya. Jadi debt collector itu
preman ya, preman atau apa ya kalau di Malaysia itu, samseng atau apalah itu ya, atau apa, along atau apa. saya tak pasti geng, sorry kalau silap ya. Jadi kalau di Indonesia itu macam apa ya, tukang tagih ya, tukang menagih hutang untuk klien-klien nasabah bank yang bayarnya itu agak telat-telat gitu kan. Ini mengerahkan mereka ini geng ya. Nah kalau mereka nggak bisa membayar, maka mobil atau keretanya itu akan disita geng ya, diambil oleh mereka. Tetapi sebagiannya itu terkadang ada yang diserahkan kepada bank, sebagian ada yang dijual geng. Nah itu ya, jadi macam debt collector, tukang tagih ya kalau di Indonesia itu geng ya. Oke lah. Jadi mungkin kereta yang mereka jual itu tanpa ada surat legalitasnya ya. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. 2. Geng Nine Dragon. Geng Nine Dragon. Kalau korang nak tahu, nama persatuan Geng Nine Dragon ini mula-mula didedahkan oleh pengguna Persatuan Islam Malaysia atau PPIM. Iaitu berkaitan dengan sindiket judi ya. Lepas tu pasal Nine Dragon, di mana menurut laporan, persatuan yang diketuai oleh 9 orang ketua yang digelar sebagai Dragon ini telah beroperasi sejak bertahun-tahun lamanya di Malaysia dan mampu mengutip hasil sebanyak 5 bilion ringgit setahun hasil daripada pusat perjudian seluruh negara. Menurut bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan, kumpulan ini mampu untuk mengawal kerajaan termasuklah pihak berkuasa kerana mereka didakwa mempunyai hubungan dengan beberapa anggota polis termasuklah orang-orang tinggi dalam kerajaan. Semasa saya jadi Ketua Polis Johor, saya mengarahkan pegawai saya untuk menangkap ketua-ketua. Mereka yang atas ni dah komplain. Terutama saya memberitahu pada IGP dahulu ya, mengatakan bahawa saya ni pasal apa CPO dekat sini mengambil tindakan begini. Orang-orang politik datang pejabat saya beritahu pasal apa ambil tindakan macam ni. Mengatakan ini kawan-kawan dia orang dan saya sejak dulu lagi saya beritahu politik dengan campur dengan kerja polis. Sehingga kini pun siapa di sebalik 9 orang yang mengetuai Nine Dragon ini masih menjadi misteri. Wah, masih menjadi misteri geng. Waduh, seram betul ya. 1. Harimau Malaya. Weh. Harimau Malaya, serius ini kan sukan bola sepak geng, masa jadi kumpulan gelap? Aduh, aku nggak tahu maksudnya nih, apa ini ya? Nah, kan? Harimau Malaya dalam senarai kali ini bukanlah nama pasukan bola sepak, tetapi sebuah nama persatuan Yakuza paling berpengaruh di Malaysia. Persatuan gelap ini ditubuhkan oleh Tani Yutaka, iaitu seorang rakyat Jepun yang telah berpindah ke Terengganu sekitar tahun 1910, di mana keluarganya telah membuka perniagaan di negeri itu, iaitu kedai gunting rambut dan sebuah kedai runcit bernama Yamada & Co. Tani serta keluarganya sangat suka memakai baju Melayu, sehingga kan banyak rujukan yang mendakwa dia telah memeluk agama Islam dan saya kira gitu namanya kepada Muhammad Ali bin Abdullah. Namun kisah itu berubah selepas berlaku beberapa insiden gelap kepada adik perempuannya ketika kemasukan komunis di negara ini, di mana kisah ini tak boleh faktor ceritakan agar video ini sesuai dengan semua peringkat umur. Kerana dendam, Tani telah bertindak menubuhkan sebuah persatuan gelap ala-ala Yakuza bernama Harimau atau Harimau Malaya, di mana persatuan ini telah menjalankan aktiviti gangsterisme ala-ala Robin Hood dengan merompak secara besar-besaran di sekitar Terengganu dan Kelantan, di mana hasil rompakan itu kemudian diberikan kepada orang miskin. Punyalah besar pengaruh Tani ini, sampaikan gerakan kumpulan ini telah berkembang hingga ke Singapura. Namun Tani kemudian didakwa telah menghidapi demam malaria sebelum kehilangan nyawa, dan ada yang mengatakan dia kehilangan nyawa ketika misi mensabotaj empangan Johor pada tahun 1942. Sebenarnya ada banyak lagi kisah mengenai Taki ini, dari didakwa pernah berkahwin dengan wanita Melayu
sehinggalah menjadi perisik tentera Jepun. Tapi fakta terpaksa ringkaskan sebab video ini dah panjang sangat. Malah kisah tani di tanah Melayu ini juga turut diadaptasi dalam sebuah filem Jepun berjudul Marai no Tora dan Harimau. Harimau, aku kira Harimau Malaya skot kebangsaan atau gimana ya. Jadi mereka melakukan aksi-aksinya ini ya di kawasan pantai timur. Nah, untuk kawan-kawan dari pantai timur Terengganu, di Kelantan juga ya, yang mungkin pernah mendengar ya geng ini Harimau Malaya, boleh komen di ruang komentar geng ya. Oke lah. Ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini, dan aku masih nggak nyangka ternyata ada banyak juga geng ya, geng-geng gangster lah ya, gangster perkumpulan gelap yang ada di Malaysia. Ada yang tadi masih aktif, ada yang sudah tidak ada geng-gengnya geng ya. Itulah gangster geng. Aduh, serem juga geng ya. Oke, ya gimana menurut pendapat kalian geng? Boleh komen di ruang komentar geng ya. So, mungkin video ini ya bisa kita petik, kita ambil hikmahnya, bahwasanya selalu hati-hati dalam kita memilih pertemanan atau memilih kawan, harus hati-hati ya, takutnya terjebak dengan suatu kumpulan-kumpulan gelap seperti tadi geng ya, takutnya seperti itu geng ya. Gimana menurut pendapat kalian? Boleh komen di ruang komentar geng ya. Ada Mat Komando tadi, ada Botak Chin tadi ya. Tapi di sisi lain sebenarnya saya agak risau dengan admin Fakta Channel ya, takutnya kalau salah satu dari kumpulan gelap ini ya merasa tersinggung atau gimana ya, takutnya nanti Fakta Channel ini geng, takutnya adminnya ini geng agak risau. Tapi semoga baik-baik saja lah, semoga geng ya. Oke geng, ya sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya, dan saya minta maaf apabila mungkin ada kesilapan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video geng ya. Dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, kita nonton sama-sama, boleh silahkan kirimin videonya di sini di Instagram ya. Dan akhirnya saya Wak Longjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia, I love Indonesia. Bye bye, Re.